Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini cikgu akan sambung 4.2. Tajuknya ialah aruhan elektromagnet. Alright, kamu boleh buka buku teks muka surat 149. Alright, so apa itu aruhan elektromagnet? So kita ingat balik, so sebelum ni kamu dah belajar berkenaan dengan elektromagnet Alright, elektromagnet. Okey, so kalau kamu ingat balik, elektromagnet adalah apabila kamu gerakkan arus. Okey, so arus ni dia akan menghasilkan daya. Okey, itu adalah elektromagnet. Okey, untuk kali ni, aruhan elektromagnet ni dia terbalik pula. Di mana daya pula ataupun gerakan ni dia akan menghasilkan arus. Okey, itu adalah konsep bagi aruhan elektromagnet. Okey, so dia bagi contoh dekat sini ialah pemuzik pemuzik sedang memetik gitar bass elektrik. So pickup ni dia punya ni lah, pickup gitar. So ni pickup gitar ni terdiri daripada 4 batang magnet dan gegelung kuprum. So yang ni dia menghasilkan isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. So macam mana dia berfungsi dan macam mana dia dapat menghasilkan arus elektrik tanpa sel kering. Maksudnya tak ada power lah. Tak ada power tapi masih lagi boleh menghasilkan arus elektrik. Alright, so kita tengok aktiviti 4.10. Okey, tujuan dia ialah mengkaji aruhan elektromagnet pada suatu dawai lurus dan satu lagi ialah pada solenoid. Okey, macam mana dia nak buat? Alright, so kamu kena set up macam gambar di bawah ni lah. Okey, so kita ada galvanometer dekat sini So galvanometer dia macam ammeter juga. Okey, dia lebih kurang macam ammeter. Okey, tapi apa membezakan dia ialah galvanometer dia punya jarum kosong dia duduk di tengah-tengah. Okey, dan dia dapat mengesan arus yang sangat kecil lah. Okey, kalau ammeter 1 ampere dan sebagainya. Maksudnya yang ni lagi kecil. Okey, nilainya sangat kecil lah. So apa lagi yang kamu kena ada? So kita kena ada magnet-magnetron di mana asing dia situ di mana utara dan selatan lah. Tak kisahlah mana satu kamu nak letak. Okey. Asalkan ada sepasang lah utara dan selatan. Kemudian kita akan gunakan rod kuprum sebagai konduktor. Okay, rod kuprum ni adalah sebagai konduktor dan juga ni galvanometer. Alright, berpusat sifar yang peka terhadap multimeter digital ataupun multimeter digital. Okay, so ini kita pakai galvanometer lah. Alright, so macam mana kamu nak tengok? Okay, so dekat sini kita akan buat gerakan gerakan pemotongan. Okay, macam mana? Kamu pegangkan rod kuprum dalam keadaan pegun antara kutub seperti dalam rajah. So perhatikan bacaan galvanometer. So nak tengok video ni, kamu klik link ataupun kamu scan. Okay, so untuk student cikgu nanti cikgu akan send video dalam grup. Alright, so perhatikan. Apa yang kamu kena buat ialah kita akan gerakkan mengikut arah. So kita ada arah A, ada arah B, arah C dan arah D. Alright, so kamu akan melakukan gerakan rod kuprum ni. Dan perhatikan hasilnya pada pesungan jarum galvanometer. So kamu gerakkan pada arah A pertama, kemudian duduk tengah-tengah balik, cuba gerakkan ke arah B, tengok pesungan, kemudian kita gerakkan pada arah C dan juga arah D. Okey, nak disimpulkan, gerakan arah A dan arah B sahaja yang akan menghasilkan pesungan jarum galvanometer, manakala untuk D, C dan D tidak menghasilkan pesungan. Okey, so kenapa? Alright, nanti kita cikgu terangkan. So kita tengok yang bawah dulu. Okey, satu lagi ialah kita menggunakan solenoid. Okey, ni solenoid. Alright. So dalam kes ni kamu akan menggunakan magnet. So yang ini kita gerakkan magnet. Kalau tadi yang di atas kita gerakkan rod kuprum kamu gerakkan rod kuprum ni sama ada gerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri lah. Alright, tapi untuk dalam kes ni, untuk solenoid kita gerakkan magnet. Okey, so perhatikan jarum galvanometer bila kamu masukkan dan juga kamu buat satu gerakan keluar. So tengok pada pesungan. Okey, katakanlah kalau masuk, kalau masuk contohnya bila kamu masukkan, jarum terpesong ke kanan. Tapi bila kamu keluarkan, jarum akan terpesong ke kiri. So kenapa ada pesungan kiri dan kanan? Okey, so pesungan kiri dan kanan ni dia merujuk kepada arah arus. Maksudnya katakanlah masuk Okey, so masuk so arus, contohlah arus gerakkan ke kanan. Okey, so bila keluar pesongan jarum ke arah kiri. So bermaksud arus main daripada arah kiri, itu contohnya lah.
Okay, sebab apa dia terpesong kiri dan kanan? Okay, sebabkan arah arus yang datang adalah pada arah yang berbeza. So maksudnya pesongan daripada magnet ni, so kemasukan magnet ni dia akan tengok pada arah kemasukan magnet. Maksudnya kalau masuk akan menghasilkan arah lain dan keluar pun akan menghasilkan arah arus yang berlainan. Alright. Okey, so apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet. Okey, flux magnet ni ialah suatu garisan garisan medan magnet. So satu daya gerak elektrik, okey, ataupun kita panggil sebagai DG, teraruh dalam dawai tersebut. Terhasil lah. So fenomena ni kita sebut sebagai aruhan elektromagnet. So jika dawai ni disambungkan dalam litar yang lengkap, so kamu pasang macam bawah lah. Okey, yang ni. Pesongan jarum galvanometer dapat diperhatikan. Okay, so dalam gambar di bawah ni 4.18. So ini menunjukkan bahawa arus aruhan adalah terhasil. Okay, dia macam ni. Okay, so kamu nampak dekat sini. So ini adalah flux magnet. So flux magnet ni adalah merujuk kepada garisan medan magnet. So gerakan kamu tu dia mesti melakukan satu gerakan relatif. Okay. So gerakan relatif ni merujuk kepada gerakan yang memotong flux magnet. Okay. So ini ada garisan. Okay. So pemotongan macam mana? Kamu kena potong ni lah. Pemotongan ni maksudnya potong lah kan. Okay, potong kepada garisan. Sama ada kita gerakkan ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau kamu gerakkan arah selari, tak boleh lah. Gerak ke kiri, gerak ke kanan. Yang ni tak dikira memotong. Okay, sebab garis flux magnet ni dia straight kan. So nak potongnya kamu kena potong macam tu lah. Okay, sama ada kamu potong ke atas ataupun ke bawah. Okay, so pemotongan ni lah barulah akan menghasilkan arus aruhan. Alright. So DGE, selain daripada tu, DGE aruhan juga dia akan teraruh jika kamu gerakkan magnet ke arah dawai pegun. Okay, so dia ada dua kaedah. Okay, pertama ialah konduktor yang bergerak. Maksudnya rod ni yang bergerak. Kamu gerakkan sama ada ke atas ataupun ke bawah lah. Maksudnya berlaku pemotongan. So yang ni dia akan menghasilkan pesongan jarum galvanometer. Satu lagi ialah kita gerakkan magnet. Okay, satu lagi kaedah ialah kamu gerakkan, maksudnya sini. Ni kamu gerakkan magnet pula. Okay, so gerakan magnet yang ni yang kamu gerakkan. Okay, so kamu gerakkan macam mana? Sama juga kita akan buat pemotongan. Itu sama ada ke atas ataupun ke bawah. So yang ni pun akan menghasilkan pesongan jarum galvanometer. Alright. Okay. So ini ialah kita menggunakan magnet bar. So kamu menggunakan magnet bar, masukkan ke dalam satu gegelung. Okay, lilitan dalam bentuk solenoid lah. Okay, so ini pun akan menghasilkan arus aruhan. Okay, apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati ataupun menjauhi solenoid, so lilitan solenoid ni dia akan memotong. Okay, so dekat sini kita ada garisan. Okay, nampak ada garisan . So lilitan ni yang akan memotong. Okay, lilitan ni dia akan memotong flux magnet. So bila berlaku pemotongan, maka arus aruhan DGE teraruh merentasi solenoid. Okey, so maksudnya akan terhasil arus aruhan lah. Okey, so kat bawah darjah 4.21 menunjukkan hujung solenoid disambungkan kepada galvanometer. So ini kamu jadikan dia sebuah litar yang lengkap. Alright, so bila kamu ambil magnet, bila masukkan ataupun keluarkan magnet daripada solenoid tu, akan terhasilnya pesongan jarum galvanometer. So ini menunjukkan bahawa ada arus aruhan yang terhasil. Alright. Okey, so aktiviti di atas tadi menunjukkan bahawa DG aruhan ni dihasilkan apabila terdapat suatu gerakan magnet dan juga konduktor mendekati ataupun menjauhi antara satu sama lain yang menyebabkan pemotongan garisan medan magnet ataupun pemotongan flux magnet. Okey, so apa maksud aruhan elektromagnet? Okey, so maksudnya ialah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif. Apa maksud gerakan relatif? Nanti kat bawah ni. Antara konduktor dengan suatu medan ataupun konduktor tu berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Okay, so ada dua lah. Sama ada kamu ambil konduktor tu merentasi suatu magnet ataupun magnet tu yang berubah-ubah dalam konduktor tu berada di antara
medan magnet tersebut. Alright, so tadi apa cikgu kata tadi ialah gerakan relatif. So apa yang dia maksudkan dengan gerakan relatif? Okey, so syarat gerakan relatif ni ialah dia mesti berlakunya pemotongan. So macam mana yang dikatakan sebagai pemotongan? Berlakunya pemotongan. Alright, so kita tengok. Kita ambil objek A dan objek B. Okey, so andaikan gerakan relatif ni dia akan wujud ada 3 keadaan. Yang pertama, A pegun. Okey, pertama A pegun tetapi B yang bergerak. Okey, B bergerak mendekati ataupun menjauhi. So bergerak mendekati ataupun menjauhi. Yang ini dikatakan sebagai gerakan relatif. So antara A dan B ni maksudnya dia bertukar lah. Kadang-kadang ini katakanlah kamu ambil A. Katakan A ialah konduktor. Okey. Dan B ni ialah magnet. Okey, so maksudnya gerakan relatif. Ni maksudnya. So katakan A pegun, kamu dekat kat magnet. So berlaku gerakan relatif. Macam itulah lebih kurang. Okey, untuk B. Untuk B pula. Yang kedua. B pula pegun. So A pula yang melakukan gerakan. Okey, so ini pun dikira sebagai gerakan relatif. Dan satu lagi ialah kedua-duanya bergerak tetapi mesti dengan hal laju yang berbeza. So mungkin salah satu tu A atau B bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi. So ini dikira sebagai melakukan suatu gerakan relatif. Alright, so apa yang dikatakan kalau dia tidak melakukan gerakan relatif? So kalau tidak ada gerakan relatif, maka tidak ada pemotongan flux magnet, maka arus arohan dia tidak akan terhasil lah. Okey, so syarat yang pertama, kalau apa yang dikatakan tidak ada gerakan relatif. So pertamanya ialah kedua-duanya dia berada dalam keadaan pegun, so tak ada pemotongan, so tidak ada arus arohan. Ataupun yang kedua, kedua-dua dia bergerak dengan hal laju ataupun dia bergerak dengan laju yang sama dan juga pada arah yang sama. Okay, so bergerak dengan hal laju sama dan juga arah yang sama pun dikira sebagai tidak melakukan gerakan relatif. Alright, so sebelum kita pergi kepada faktor, kita pergi kepada modul dahulu. Alright, next kamu tengok dalam modul. Alright, so dalam modul refer muka surat 114 buku Nilam. Alright, so tajuk yang kita belajar tadi tu ialah menghuraikan arohan elektromagnet dalam suatu dawai lurus dan juga solenoid. So ini kamu boleh baca saja, cikgu dah terangkan tadi dalam buku teks. Okey, ni ringkasan sikit. Okey, arohan elektromagnet. Bagaimana arohan elektromagnet dia berlaku dalam suatu dawai lurus? Okey. So flux ni dia terhasil di antara flux magnet dia akan terhasil antara dua kutub magnet. So maksudnya so magnet ni katakanlah ni magnet utara, yang sebelah sana adalah selatan, dia mesti magnetol. Okey, utara dan selatan asing ya. Alright. So kamu ambil wayar. Okey, so ada wayar. Kemudian kamu gerakkan. Okey, so gerakan dia mesti gerakan yang melakukan pemotongan lah, baru dikira. So ni adalah dia punya medan. So nak memotongnya kamu kena potong macam ni lah, baru boleh potong kan. Maksudnya kamu gerakkan ke atas ataupun ke bawah. Okey, ini baru dia kira sebagai gerakan relatif. Okey. So bila kamu gerakkan ke atas ke bawah, flux magnet ni dia akan terpotong. So bila terpotong, arus arohan dia akan terhasil. Apabila wayar memotong. Okey, so bila kamu melakukan pemotongan flux magnet, barulah arus arohan akan terhasil. So kewujudan arus arohan ni boleh dikesan jika kita memasang galvanometer. So macam mana nak kesan? So jarum galvanometer ni asalnya dia duduk kat tengah-tengah. Okey, so bila kamu buat pemotongan, dia akan gerak sikit. Dia akan gerak. Kemudian dia akan bila dah tak ada pemotongan, dia akan balik kepada kosong. Maksudnya dalam masa sekejap je kamu akan nampak pesongan. Pesongan pop dia balik ke tempat asal. Sekejap je lah. Alright, so tidak ada pemotongan flux magnet apabila wayar bergerak secara melintang melalui garisan antara dua kutub tersebut. Okey, so kamu nak gerak, dia mesti ke atas dan ke bawah. Okey, dia tak boleh ni. Kamu tak boleh gerakkan ke depan dan ke depan ataupun ke belakang. So ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dekat sini bila melintang ni tak ada pemotongan. Okey, so tidak ada pemotongan, maka arus arohan tidak akan terhasil. So arus arohan dia bergantung kepada pergerakan. Okey, so dia
Maksudnya arah arus ni dia bergantung kepada arah pergerakan lah. Sama ada kamu gerak ke atas dan ke bawah. So kalau ke atas, pesungan dia lain. Kalau gerakkan ke bawah pun pesungan dia adalah lain juga. Okay, next kita tengok dekat aruhan elektromagnet dalam solenoid. Okay, arus aruhan terasa apabila perubahan garisan medan magnet. Okay, so dalam kes ni ada dua. Sama ada kamu gerakkan solenoid ataupun kamu boleh gerakkan bar magnet tersebut. Okay, masukkan utara lain, masukkan selatan pun lain juga. Okay. Alright, so apabila magnet bar, so dalam kes ni kamu gerakkan magnet bar. So katakan kamu tolak magnet bar. So flux magnet di dalam solenoid akan bertambah dan arus akan diaruhkan. Okay, maksudnya berlaku pemotongan akibat medan ni. So dalam magnet bar dia ada medan dia. Okay, dia ada medan dia lah. So dia akan terpotong oleh ni. Dia akan terpotong oleh solenoid ni. So solenoid ni dia ada garisan. So dekat situlah dia memotong. So pemotongan ni akan menghasilkan arus aruhan. Alright. Bila magnet dibawa keluar pula daripada solenoid, so jalinan flux magnet pun akan menurun. Okay, so arus aruhan pada arah yang bertentangan pula akan terhasil. So maksudnya katakanlah masuk kamu masuk magnet bar, dia terpesong ke arah kanan. Tapi bila kamu keluarkan, dia akan terpesong pada arah kiri. Maksudnya dia bertentangan. Alright, so macam biasa, so kewujudan ni kamu boleh kesan menggunakan galvanometer. So arus tidak akan teraruh apabila tidak ada perubahan dalam jalinan flux magnet. So katakanlah kamu masuk dan kemudian kamu stay. So bila kamu masuk tu ada. Kemudian bila kamu stay, so tidak ada lagi pemotongan, so arus aruhan tidak akan terasa. So dia mesti ada suatu gerakan. Okay. So arah arus dia bergantung kepada kutub. So kalau kamu masuk kutub selatan, arah dia berbeza. Masuk ke utara pun lain juga. Okay, so pemesungan akan berbeza berdasarkan kutub dan juga arah gerakan. Sama ada magnet ataupun gegulung. Itu adalah aruhan elektromagnet dalam solenoid. Okay, kita tengok dekat bawah sikit. Alright, gerakan relatif untuk menghasilkan arus aruhan. Alright, so yang ni cikgu nak terangkan secara ringkas salah sikit. Okay, apa yang dikatakan sebagai gerakan relatif? Okay, kita ambil rajah sebelah kiri. So ada dua dekat sini. Satu ialah pada solenoid. Satu lagi ialah menggunakan dawai kuprum ataupun wayar kuprum lah. Okey, so arus aruhan yang akan terhasil. So apa syarat-syarat yang menghasilkan arus aruhan? So kita tengok dekat sini ialah gerakan relatif lah. So gerakan relatif ni gerakan ataupun pemotongan yang menghasilkan arus aruhan. Okey, yang pertama. Okey, gerakan magnet ke dalam solenoid yang pegun ataupun gerakan magnet merentasi wayar yang pegun. So dalam kes ni, kamu gerakkan magnet. Okay, gerakan magnet lah masuk ke keluar ke dalam solenoid. Satu lagi ialah kamu gerakkan magnet pun sama. Yang ni ni kamu gerakkan ke atas ataupun ke bawah. So wayar pula. Yang ni wayar ni adalah pegun. Okay, so dua keadaan ni dia akan menghasilkan arus aruhan. Okay, yang kedua. Gerakan wayar pula. Okay, merentasi magnet yang pegun. So yang kedua ialah kamu gerakkan pula wayar tersebut ataupun solenoid lah. Okay, so dalam kes ni kamu gerakkan solenoid keluar atau masuk ataupun keluar. So ni pun akan menghasilkan arus aruhan. Satu lagi ialah yang kalau wayar pula. So wayar ni kamu gerakkan ke atas ataupun ke bawah. So jika berlaku pemotongan flux magnet, maka arus aruhan akan terhasil. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, gerakan magnet dan wayar dalam arah yang bertentangan. Okay, saya katakan duduk dalam keadaan macam ni. Okay, so wayar gerak ke atas, okay, magnet bergerak ke bawah. So kamu gerakkan dua-dua pun akan berlaku juga, tapi pada arah yang bertentangan lah, bukan arah yang sama. Yang keempat, magnet ataupun solenoid, wayar ataupun solenoid ni gerakkan juga, tapi arah yang sama tetapi dia mesti laju yang berbeza. So katakanlah yang dalam kes ni magnet bergerak ke kiri, solenoid pun kamu bergerak ke kiri juga. Tetapi salah satunya mesti laju yang berbeza dekat sini. Kalau laju sama, dia tak berlaku pemotongan gerakan relatif. Dia tidak berlaku pemotongan ataupun melakukan gerakan relatif lah. So keadaan itu dia tidak menghasilkan arus aruhan. So nak berlaku arus aruhan,
katakanlah nak bergerak pada arah yang sama, tetapi syaratnya ialah dia mesti laju yang berbeza dulu. So, bila bergerak dengan laju berbeza, baru dikatakan melakukan gerakan relatif dan arus arahan akan dihasilkan. Alright. Okey, yang di bawah. Okey, so yang ni dia bagi satu detail gegelung. Okey. So arus arahan akan terhasil. So kita nak tengok dekat sini pesungan pada jarum galvanometer. Okey, so dia akan terpeson bila ni ada ni pemotongan flux magnet ni di sinilah. Maksudnya gegelung ni akan menghasilkan suatu medan. Kemudian bila kena dekat gegelung satu lagi berlaku pemotongan flux magnet dekat situ, maka arus arahan akan terhasil lah. So syaratnya ialah pertama kamu kena tutup. Okey, tutup dan buka switch S. Okey, yang kedua ialah kamu boleh laraskan rheostat. Okey, rheostat ni untuk tengok arus lah. Okey, arus kuat dan sebagainya. Kamu buat satu gerakan di mana gegelung P ni mendekati ataupun menjauhi, dekat ataupun jauh. Alright, ataupun kamu boleh gantikan bateri ni. So dia ada bateri, kamu gantikan dengan bekalan kuasa arus ulang-alik. Okey. Dan juga switch S ditutup. Okey, so ini kena sentiasa off. Off ni maksudnya ni lah, sambung lah. Alright, ni adalah syarat-syarat arus arahan akan terhasil. Okey, apa lagi dibagi dekat sini? Contoh dibagi dekat sini ialah magnet bar. Magnet bar. Kamu ayunkan dalam bandul pun boleh. Dengan syarat ialah bandul tu mesti bersambung lah. Okay, dua-dua mesti bersambung kepada galvanometer. So pemotongan pada dia mesti ni, magnet bar tu mesti duduk di antara. Dia bukan duduk dekat bawah. Dia mesti duduk di antara. Okay, so kita ada flux magnet, medan magnet. Selatan masuk. Alright, so kamu letakkan magnet, kamu letakkan ladung tu di antara tengah-tengah. So bila kamu ayunkan pun akan menghasilkan arus aruhan. Alright. Okey, kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude bagi DGE aruhan. Alright, so faktor-faktor yang meningkatkan lah. Okey, raja di bawah 4.22 menunjukkan sebuah lampu aruhan buatan sendiri oleh seorang murid. So dia dapati bahawa LED menyala dengan kecerahan yang berbeza apabila magnet di dalam, so dalam PVC, dalam tu dia buat PVC dalam PVC pula. Dalam PVC tu dia letak magnet. Okey, digoncang dengan kelajuan yang berbeza. Okey, so kamu letak dah tu kita guna magnet neodymium. Dia magnet ni magnet bulat je. Okey, dia magnet bulat je, kamu masukkan dalam PVC lah. Okey, magnet ni memang kuat. Okey, magnet neodymium ni memang kuat lah. Kalau dekat sekolah kita ada jugalah. Biasanya kalau yang ini kadang 1-2 magnet neodymium tu dah boleh angkat ni apik G. Apik G berat tau. Dia boleh angkat. So maksudnya kekuatan dia memang kuat lah. Alright. So apa yang kita nampak dekat sini, apa yang belajar tu nampak so LED ni dia akan menyala. Potong pula. So LED ni dia akan menyala dengan kecerahan yang berbeza apabila dia goncangkan magnet di dalam PVC tu, pipe PVC tu dengan kelajuan yang berbeza. So dia tengok apakah yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Alright. Okey, so bawah ni kita ada aktiviti 4.11. Tujuannya adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Alright. So kamu buat bentuk aktiviti dia macam ni. So kena ada bahan-bahan lah. Bahan-bahan kita ada solonet, daya penyambung, ada galvanometer. So solenoid ni dalam tu ada lintang wayar lah. Okey, so dalam kes ni dia sediakan dua. Satu ialah kamu gunakan solenoid dengan 400 lilitan, satu lagi dengan 800 lilitan. Kemudian kita ada dua batang magnet bar dan galvanometer. Okey, so apa dia buat? Alright. Pertama, satu, kelajuan perlahan. Lepas tu bilangan lilitan berapa? Okey, so tengoklah bacaan galvanometer berapa dia naik. Okey, kemudian pantas. Okey, so dekat sini maksudnya dia ubah dia punya MV dia ialah kelajuan. Alright, so yang pertama adalah dari segi kelajuan. So tengoklah bacaan berapa. Okey, yang kedua ialah perlahan-perlahan. Okey, yang kedua ialah dia menggunakan
ni bilangan magnet. So MV untuk yang kedua ni dia guna bilangan magnet lah. Okey, yang ketiga dekat sini secara tak langsung kamu boleh perhatikan ni ya. Kita perhatikan ialah dari segi bilangan lilitan solenoid. So secara tak langsung lah. Sebab dekat sini so kita boleh compare satu bilangan magnet satu, kelajuan adalah perlahan, yang bawah pun sama. So yang beza dekat sini nanti ialah dia punya bilangan lilitan solenoid ni secara tak langsung lah. So dekat situ dia ubah 3. Okey, so ada 3 pembeli ubah manipulasi. Aktiviti yang berbeza lah. Tapi dalam satu aktiviti dia buat. Alright, so tengok sikit. Berdasarkan daripada keputusan aktiviti 4.11 dia menunjukkan bahawa magnitude DGE ni dia dipengaruhi oleh kelajuan gerakan relatif antara magnet dan juga konduktor. Apa lagi yang mempengaruhi bilangan lilitan solenoid? Satu lagi ialah kekuatan medan magnet. Okey, so ada 3. Pertama ialah kelajuan gerakan relatif, yang kedua ialah bilangan lilitan dan yang ketiga ialah kekuatan. So ketiga-tiga ini dia mempengaruhi magnitude DGE aruhan. So kamu nak menghasilkan DGE aruhan yang kuat, pertama ialah kelajuan kena laju, yang kedua ialah bilangan lilitan kena tinggi dan juga yang ketiga ialah kekuatan medan magnet. Alright, untuk aktiviti yang pertama, kalau kita buat gerakan relatif antara dawai lurus. Okey, ini menggunakan dawai lurus. So nak meningkatkannya, pertama kamu kena laju gerakan relatif yang tinggi. Yang kedua ialah kekuatan medan magnet yang tinggi. Dia gunakan bilangan lah. So kekuatan ni biasa menggunakan bilangan magnet yang bertambah lah. Alright, kalau kamu menggunakan solenoid, so kita boleh buat 3. Pertama ialah kamu lajukan gerakan relatif. Yang kedua ialah tambah bilangan lilitan solenoid. Kalau yang atas tak ada sebab dia dawai lurus satu je. Jadi kamu boleh tambah. Dan satu lagi ialah kekuatan medan magnet. Alright. So siapa yang tengok gambar dekat sebelah ni sejarah sikit. So yang jumpa ni ialah nama dia, yang jumpa aruhan elektromagnet ni nama dia ialah Michael Faraday. So dia yang temui aruhan elektromagnet ni tahun 1831. So apa dia buat? Dia dah bina dynamo tu dynamo. Kalau basikal lama tu yang dekat tayar tu. Lepas tu baru lampu menyala. So kamu gerak lah baru lampu akan menyala. Tu yang dulu lah, itu dynamo lah. Alright, magnitude DGE akan bertambah jika lebih banyak garisan medan magnet dipotong dalam masa yang tentu. So ini dia nyatakan, Faraday dia menyatakan dalam hukum Faraday, dia katakan bahawa magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. So aktiviti di atas ni semua ni dia menambah pemotongan, dia menambah kadar pemotongan flux magnet. So pemotongan flux magnet inilah yang akan menyebabkan magnitude DG aruhan akan meningkat. Alright. Okay, so kita tengok sikit dekat dalam modul lah. Alright, so kita ada okay, 4.22 Muka surat 117. Okay, definisi bagi hukum Faraday tadi ya. Okay, apa dia kata, magnitude DGE taruh berkadar terus dengan kadar perubahan flux magnet. Satu lagi kita ada hukum Lenz. Hukum Lenz. Hukum Lenz ni nanti berkait dekat dengan bawah. Hukum Lenz. Tapi cikgu terangkanlah juga. Okay, so kita ada dalam aruhan elektromagnet, so kita ada 2. Satu ialah hukum Faraday, satu lagi ialah hukum Lenz. Okay, Lenz ni dia kata apa? Arus aruhan sentiasa mengalir pada arah menentang perubahan flux magnet yang menghasilkan arus aruhan. Okey, so yang ni nanti kita nak tengok dari segi arah dia tu. Okey, untuk arah kita gunakan hukum Lenz. Untuk magnitude ataupun kekuatan arus aruhan kita menggunakan hukum Faraday. Okey. Okey, ingat balik faktor-faktor yang meningkatkan DGE. Okey, pertama ialah tingkatkan gerakan ataupun laju gerakan relatif antara magnet dan juga solenoid. Tingkatkan kekuatan medan magnet, tingkatkan panjang konduktor dan yang keempat ialah tingkatkan bilangan lilitan solenoid. Alright. Okey, untuk menentukan arah arus aruhan. Okey, so cara nak menentukan arah arus aruhan kita menggunakan tangan kanan Fleming. Okey, so tangan kiri Fleming kamu nak tentukan daya. Okey, daya yang terhasilkan daripada elektromagnet.
Okey, tangan kanan Fleming pula ialah berkaitan dengan peraturan ataupun kita panggil sebagai peraturan dynamo. Dynamo ni di mana gerakan menghasilkan arah arus. Okey, so dalam kes ni apa yang kamu nak tengok nanti ialah kita nak tengok ni. Ni final ni. Yang final ialah kita nak tahu arah arus. Okey, so kaedahnya sama saja. Kalau dulu kamu gerakkan yang pertama untuk tangan kiri Fleming. Okey, tangan kiri Fleming. Yang pertama ialah kita tentukan arah medan magnet. Yang pertama pointer selatan. Yang kedua kamu letakkan arah arus kan. Dia keluarkan, dia masuk kan. Okay, yang ketiga, baru yang ketiga. Yang ni kita nak dapatkan. Itu tangan kiri Fleming. Okey, kalau tangan kanan Fleming pula dia bertukar. Antara dua ni dia bertukar. Alright, so pertama sama aja. Pointkan ke arah selatan. Okay, ingatlah ini mesti point ke arah selatan. Yang kedua ialah arah gerakan. Okey, di manakah arah gerakan? Okey, yang kedua. Dan yang ketiga barulah kamu boleh tentukan di manakah arah arus. So yang ini yang kita nak tengok. Alright. Okey, so tangan kanan ni biasanya kita kaitkan dengan generator lah. So generator ni maksudnya gerakan menghasilkan arus. Okey, so ni tangan kanan Fleming. So kamu ingat salah satu dah cukup lah. So tangan kanan Fleming ialah untuk menentukan generator. So generator ialah gerakan menghasilkan arus. So gunakan tangan kanan Fleming. Yang ini merujuk kepada arus aruhan. Alright. Hukum-hukum aruhan elektromagnet. So kita ada dua. Pertama ialah hukum Lenz dan juga hukum Faraday. So kedua-duanya tadi dah cerita dah tadi. Di mana hukum Lenz ni arus aruhan terhasil sentiasa mengalir arah yang bertentangan kepada perubahan flux magnet yang terhasil. Yang ini kita nak tengok arah dia lah. Okey, kemudian kita ada hukum Faraday. Okey, hukum Faraday menyatakan bahawa DGE terarah berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet ataupun kadar pemotongan flux magnet. Alright, apa yang dinyatakan oleh dalam hukum Lenz? Okey, so dia katakan bahawa arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Alright, so maksudnya dekat sini ialah kita tengok contoh solenoid. Okey, so solenoid ni solenoid dia akan menghasilkan kekutuban yang berbeza di hadapan. Okey, di hadapan ni bergantung kepada magnet yang ni. Kedudukan magnet lah. Maksudnya arah arus aruhan ni dia akan menentang. So dia kata dekat sini. Okey, arus aruhan dia akan menghasilkan flux magnet. Okey, so kita tahu nanti bila magnet ni masuk, so dia akan menghasilkan flux magnet, pemotongan flux magnet lah dekat situ. Okey, tetapi apa berlaku dekat sini ialah dia kata flux magnet yang menentang gerakan masuk ke dalam. Okey, so katakanlah yang masuk dekat sini ialah selatan. Okey, so magnet dimasukkan. So dimasukkan dekat sini ialah selatan. So menentang ni maksudnya dia akan menghasilkan suatu kekutuban dekat solenoid dekat bahagian depan ni di mana dia akan menentang. Okey, so apa yang menentang selatan daripada masuk? Dia mesti kutuban yang sama jugalah. So maksudnya dekat sini nanti dia akan jadi kutub selatan juga dekat situ. Sebab apa dia nak menentang? So kutub selatan dihasilkan pada hujung solenoid untuk menentang daripada kutub selatan daripada magnet tu masuk ke dalam. Tu maksudnya lah kekutuban. So kekutuban ni lah yang akan menghasilkan arah. Arah. Alright, so selatan dia macam ni. Okay, so selatan dia macam ni lah. So lukisan cikgu pakai macam ni lukisan dia. Okay, so bentuk dia nanti bila kamu lukis arah dia ialah pusingan jam. Okay, arah dia adalah pusingan jam. Tu yang selatan lah. Alright, so yang untuk ni nanti kita tengok dekat bawah tu. Okay, tu dalam video yang akan datang lah. Alright, yang ni sebar ringkas sikit cikgu tunjuk. Okay, so maksudnya kalau dia keluar pula, yang kedua, arah dia akan berbeza. So bila masuk, dia jadi selatan. So selatan ni lah yang akan menentukan pesungan. So katakanlah bila masuk, so kekutuban dekat solenoid dia akan jadi selatan. So menyebabkan pesungan dia akan terpesong ke arah kanan. Okay, macam mana kalau kamu keluarkan pula? Bila keluarkan pula, dia tak nak bagi keluar. So bila tak nak bagi keluar pula, solenoid ni pula, dia akan membentuk kutub utara pula. Kan dia, sifat dia menentang kan? Menentang arah gerakan. Okay, so bila masuk dia tak nak bagi masuk, dia jadi selatan. Sebab yang masuk tu selatan kan? Okay. Bila nak keluar pula, dia tak nak bagi keluar. So bila tak nak bagi keluar, dia akan tarik pula. So dia tarik, dia akan jadi kutub utara pula. Okay, so kutub utara ni bentuk dia macam ni lah.
Ini cara penghafalan. Ini adalah cara penghafalan. Alright, so bila sambung, so dia akan jadi yang ni dia akan jadi lawan jam. So daripada lawan jam tu dia akan menyebabkan pesongan dia ke sebelah kiri. Ni yang hasil. Yang last sekali kita nak tengok ialah ni, pesongan ni ke arah mana ni. Ini yang kita nak tengok ni. Okey, kiri ke kanan. Okey, itu yang ada pada hukum Lenz. Okey, so Faraday perubahan sahaja berkaitan dengan magnitude daya yang terhasil lah, daya DGE arohan. Okey, arus arohan yang terhasil lah. Alright. Yang pertama ialah gerakan kelajuan. So yang ni bilangan magnet. Ni gerakan yang makin laju. Ini ialah bilangan lilitan. Faktor-faktor lah. Okey, so nak meningkatkannya, meningkatkan kelajuan, meningkatkan kekuatan magnet dan juga menambah bilangan lilitan pada solenoid. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. So video yang akan datang baru cikgu akan masuk kepada menentukan arah arus arohan dalam solenoid. Okey, dalam buku teks pun sama. So arah arus arohan ini dalam next video. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.